Terima kasih Yang Berhormat. Tuan Yang Ketua, sebagaimana yang kita sedang maklum, berbagai langkah dan inisiatif telah diambil oleh kerajaan bagi membantu meringankan beban PKS akibat kesan penularan pandemik COVID-19 menerusi beberapa pakej rancangan ekonomi yang melibatkan beberapa kementerian yang berkaitan yang berjumlah RM530 bilion. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi melalui agensi-agensi di bawahnya telah melaksanakan pelbagai program untuk membantu usahawan termasuklah mereka yang baru bermula ataupun starter seperti berikut. Melalui SME Corporation Malaysia ataupun SME Corp, program pembiayaan pengukuhan PKS dilaksanakan dengan kerjasama Malaysian Industrial Development Finance MIDF sebagai agensi pelaksana. Program ini menyediakan pembiayaan pinjaman mudah kepada PKS terutamanya dalam sektor-sektor yang terjejas akibat COVID-19 dengan kadar faedah 3% dan tanpa yuran pemprosesan. Ini dapat membantu aliran tunai perniagaan sekaligus membantu memastikan kelangsungan perniagaan PKS. Jumlah peruntukan terlibat adalah sebanyak RM50 juta di bawah dana pemerkasa. Yang kedua, program Business Accelerator BAP 3.0 merupakan kerjasama antara SME Corp Malaysia dan SME Bank selaku agensi pelaksana memberikan kemudahan pembiayaan kepada PKS untuk menampung kos modal kerja seperti utility, sewa dan kos-kos lain termasuk pembelian stok dan juga bahan mentah. Bantuan juga disediakan dalam bentuk geran kepada PKS yang mempunyai potensi perkembangan perniagaan dengan bantuan untuk aktiviti seperti promosi, persijilan dan juga peningkatan output e-dagang serta pembelian mesin peralatan. Pada tahun 2020 hingga Julai 2021, sejumlah RM69.3 juta nilai geran telah diluluskan kepada 320 PKS. Yang ketiga, program peningkatan Enterprise Bumi Putra bertujuan meningkatkan daya saing PKS Bumi Putra menerusi bantuan bersepadu yang meliputi khidmat nasihat dan sokongan kewangan dalam bentuk geran bersamaan. Bantuan yang disediakan termasuklah untuk meningkatkan produktiviti, mekanisme automasi dan juga melaksana berbagai promosi dan periklanan pelaksanaan e-dagang. Pada tahun 2020 hingga Julai 2021, RM40 juta nilai geran telah pun diluluskan kepada 338 PKS. Dan masa yang sama, SME Bank juga mempunyai beberapa program seperti SME Relief Program yang juga telah berjaya memberikan kelulusan pembiayaan bernilai 833.74 juta kepada 1,756 PKS. Dalam masa yang sama, Bank Rakyat juga telah pun menggerakkan beberapa program, di antaranya BR Cash ditambah baik kepada program baru yang dikenali sebagai BR Flex Eye dengan penambahan jumlah tahap pembiayaan maksimum daripada 300,000 kepada 1 juta. Dan agensi yang juga di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi iaitu Perabadanan Nasional Berhad iaitu Pernas juga telah pun melalui program RIKA yang bertujuan untuk membantu usahawan franchise menampung kos operasi bulanan seperti gaji pekerja, sewa premis dan sebagainya yang telah pun memperuntukkan pembiayaan sebanyak 20 juta kepada 200 usahawan franchise. Terima kasih. Terima kasih Menteri. Sila soalan tambahan pertama. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Pandemik COVID-19 realitinya berimpak besar kepada perusahaan industri kecil dan sederhana dalam semua sektor. Saya ucapkan tahniah pada kerajaan sebut tadi pelbagai bantuan yang diberi. Namun mesti dilihat apakah inisiatif diberi tadi benar-benar sampai ke kumpulan sasarannya. Kita tak mahu ia disebut bilion jutaan tetapi realitinya masih lagi terkial-kial usahawan kecil sederhana untuk mendapat dana dan sebagainya. Sebab itu kita harap kerajaan bentangkan satu kerangka yang betul-betul konkret
dalam soal penyelesaian jangka pendek, jangka sederhana, jangka panjang. Dan apakah kementerian boleh atau berhasrat untuk mengkaji semula, contohnya Akta Perbadanan Pembangunan Industri Kecil dan Sederhana 1995, Akta 539, bagi kita perkasa melindungi kepentingan semula industri kecil sederhana, terutama ketika pandemik ini, dan akan beralih kepada fasa baru ini dari aspek perundangan, kewangan, soal hutang, soal kontrak, bagi memastikan supaya industri kecil sederhana ini dapat terus mampu untuk operasi dan tidak gulung tikar. Realiti yang berhormat di bawah, industri kecil sederhana masih lagi menghadapi masalah. Walaupun dana-dana disebut tadi besar. Sebab itu, kita harap kementerian tumpukan soal pelaksanaan supaya keadaan penyampaian benar-benar dapat dinikmati oleh mereka yang terlibat. Terima kasih. Sila Menteri, 1 minit. Terima kasih sahabat saya daripada Lenggong. Saya bersetuju dengan apa yang Berhormat nyatakan bahawa kita tidak nafikan sudah tentu kita tak mampu nak menolong keseluruhan usahawan dengan peruntukan-peruntukan yang disediakan. Namun demikian, untuk kita nak memperkasakan daripada segi pelaksanaannya, maka di bawah kementerian saya, kita ada 9 agensi, berbagai-bagai agensi, ada program-program mereka tersendiri. Maka saya akan mewujudkan satu jawatankuasa khas bagi membantu usahawan yang terkesan ini supaya segala peruntukan dapat diselaraskan. Kerana kita tahu dalam usahawan ni dia ada mikro, industri kecil sederhana dan sebagainya. Jadi kita akan selaraskan ini melalui jawatankuasa yang akan diketuai oleh ketua seusaha, dan juga saya akan bekerjasama dengan persatuan-persatuan. Saya tengok semua bidang usahawan ni ada berbagai-bagai persatuan. Jadi insya-Allah saya akan berjumpa dengan persatuan dan kita dengan kerjasama persatuan seperti beberapa persatuan, maka mereka akan membantu kita untuk melaksanakan supaya bantuan yang diberikan oleh kerajaan ini akan sampai kepada kumpulan sasaran. Terima kasih. Terima kasih. Sila Yang soalan Berhormat tambahan. Speaker, tambahan daripada Yang Berhormat Sik Bukit satu. Bintang. Saya Ketua Deputua Soalan Tambahan. Saya ingin bertanya Yang Berhormat Menteri. Berikutan pandemik COVID-19 yang telah memasuki tahun kedua, ramai rakyat yang telah hilang bekerja dan pendapatan. Saya ingin tahu apakah usaha kerajaan untuk membantu golongan tersebut supaya kembali produktif. Terima kasih. Sila Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Bukit Bintang. Oleh kerana sebenarnya Yang Berhormat kata memang ramai yang terjejas. Oleh itu kita ada dalam program yang saya akan tumpukan dalam tempoh 100 hari ini, iaitu beberapa golongan, termasuk golongan yang Berhormat kata tadi, iaitu usahawan yang terkesan akibat COVID-19. Dalam masa yang sama juga kita akan juga membantu ada golongan yang diberhentikan kerja, dan mana yang diberhentikan kerja yang ingin menjadi usahawan, ini juga akan menjadi tumpuan kepada kita. Golongan yang ketiga ialah mahasiswa yang tiada pekerjaan tetapi ingin menjadi usahawan. Ini juga kita akan berikan tumpuan. Yang keempat, juga kita ada satu skim usahawan asnaf ni, membantu usahawan asnaf dengan dasar hari ini mereka penerima zakat, insya-Allah satu hari mereka akan jadi pembayar zakat. Kemudian usahawan yang menggunakan modal mereka sendiri, virtual office pun kita akan perkenalkan. Di mana kita tahu banyak dah tutup office, nak mulakan balik tentu tak mampu. Jadi dengan sistem virtual office ini mungkin akan meringankan beban mereka, dan juga kita juga akan memberikan perempuan kepada pemasaran secara digital. Ini juga salah satu perniagaan yang baru yang kita lihat boleh memberikan keuntungan dengan tanpa membuka office dan sebagainya. Jadi saya ambil perhatian apa yang Mak cadangkan, dan saya memang merasai begitu ramai usahawan yang terkesan kerana COVID-19 ini. Terima kasih.